Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara untuk jam ini. Dan malam ini ada bersama saya Hilman Jamil. Kita akan mengupas topik yang cukup penting dibicarakan pada saat ini, iaitu mengenai ajaran sesat, dan bersesuai dengan topik kita, teguh akidah ajaran sesat dicegah. Dan bersama saya di studio adalah Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Haji Jamali Muhammad Adnan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Nama. Baik, sebelum kita mulakan mukadimah untuk perbualan malam ini, saya ingin bacakan sebenarnya statistik yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana setakat ini sebanyak 154 ajaran difatwakan sebagai sesat di negara ini sejak tahun 1950-an sehinggalah kini. Dan justru JAKIM juga berkata kerajaan akan sentiasa bekerjasama dengan agensi keselamatan dan juga pihak yang berkepentingan di peringkat persekutuan ataupun negeri bagi mengesan serta membanteras kumpulan seperti ini. Baik, Ustaz, kalau kita melihat perkembangan ini, 154 ajaran difatwakan sesat. Sebelum tu mungkin penonton nak tahu apa yang ditakrifkan dengan maksud sesat dalam sesuatu ajaran itu. Ya. Terima kasih kepada saudara Hilman dan para penonton sekalian. Apabila kita bincangkan tentang ajaran sesat, ajaran sesat ini maknanya kalau kita lihat Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan menyebut bahawa suatu ajaran ataupun amalan yang terpesong daripada ajaran Islam. Pihak JAKIM melalui bahagian penyelidikan dan juga yang diguna pakai oleh seluruh negara-negara di bawah MABIMS, Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura, kita mentakrifkan bahawa bila disebut ajaran sesat maknanya sebarang ajaran ataupun amalan yang dibawa oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran ataupun amalan itu adalah daripada ajaran Islam. Sedangkan sebenarnya ia adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, juga bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak. Sebab itu bila disebut amalan, misalnya lah ajaran sesat mendakwa bahawa mereka ada di antaranya mengaku sebagai Nabi ataupun sebagai Rasul. Contohnya, ada satu ajaran dekat dengan Gombak ini yang telah difatwakan oleh Jabatan Mufti Selangor 1995, ajaran Haji Kahar. Dia mendakwa bahawa dia adalah Rasul. Dan dia bawa satu ayat dan dia selewengkan maknanya. Ayat yang berbunyi walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat seorang Rasul. Dia berhujah Nabi Muhammad ini Rasul orang Arab. Orang Melayu di Kuala Lumpur tak ada Rasul lagi. Sayalah Rasulnya. Satu. Yang keduanya, kalau Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira, setiap Nabi terima wahyu. Betul. Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira. Saya pun terima wahyu di Gua Kemensah. Gua Kemensah ni belakang zoo negara. Betul. Ya. Dan ajaran ini bagaimana amalannya bertentangan dengan Islam. Kerana apa? Nabi SAW adalah penutup kepada sekalian para Nabi, khatamun Nabiyyin. Selepas kewafatan Nabi tidak ada Nabi dan Rasul yang lain. Jadi salah satu daripada amalan yang didakwa sebagai sesat, mengaku sebagai Nabi. Yang keduanya mengaku sebagai Tuhan. Misalnya ada satu orang yang bernama Harun bin Mat Sa'ad. Di kalangan kumpulannya dikenali dengan nama Tuhan Harun. Satu ajaran yang telah difatwakan di beberapa negeri. Dia bermula dengan skim cepat kaya. Orang kita ni suka nak kaya cepat walaupun kerjanya mungkin tak banyak mana pun. Siapa masuk pelaburan dengan saya misalnya 1,000, dalam masa 2-3 minggu dia akan dapat pulangan berkali beratus berlipat kali ganda, 3,000 dan sebagainya. Jadi mula-mula orang percayalah. Akhirnya apalagi digunakan hadis, gunakan ayat tertentu dan sebagainya, ramai terpengaruh. Sedangkan company syarikat ini tidak berdaftar dengan bank negara. Lalu bank negara blok, sekat, ada 200 juta hasil pendeposit daripada mereka yang percaya kepada Harun Mat Sa'ad.
Kenapa dia gelar Tuhan Harun? Dia mendakwa bahawa kiamat akan berlaku 12 Disember 2012. Bila kiamat tidak berlaku pada tarikh tersebut, mereka bertanya, bila kiamat nak berlaku? Tak berlaku pun. Dia kata, saya dah bincang dengan Allah, sudah deal dengan Allah, tangguhkan kiamat. So salah satu daripada amalan ataupun dakwaan-dakwaan yang karut berkaitan ajaran sesat ini, yang mendakwa dia menerima ilmu terus daripada Allah Ta'ala. Tak perlu para ulama, tak perlu kepada tafsir Al-Quran dan sebagainya. Ilmunya direct daripada Allah Ta'ala. Ya, satu. Dan yang keduanya, mereka dikata boleh terus berbincang dengan Allah, tangguhkan kiamat dan seumpamanya, menangguhkan bala dan seumpamanya. Satu lagi berkaitan amalan, satu lagi berkaitan ajaran tadi, antaranya yang mendakwa dari segi syariatnya lah. Ya, kita tak perlu semayang 5 waktu sehari semalam. Kita semayang 3 waktu sahaja. Ya, kita boleh jamak dalam semua keadaan. Ya. Jadi ini juga sebahagian daripada tanda-tanda ajaran sesat yang JAKIM mendapati bahawa daripada tahun 50-an sehingga hari ini 158 ataupun 154. Ya. Kalau kita lihat di khususnya di Lembah Kelang, ya, yang kita sedia maklum menjadi tempat tumpuan ramai daripada penduduk di seluruh Malaysia dan juga daripada negara lain. Di wilayah persekutuan sahaja lebih kurang 38 ajaran telah pun difatwakan sesat dan menyeleweng. Ya. Dan di Selangor, tak silap saya lah, lebih kurang 45. Daripada 38 campur 45 lebih kurang 80 tadi. Begitulah juga dengan 12 buah negeri yang lain. Jadi total semua sekali lebih kurang 154. Dan ini suatu cabaran dan juga suatu perkara yang kita kena faham, dan ia akan berlaku bila-bila sampai kiamat. Bermula selepas ajaran sesat ini berlaku di zaman selepas kewafatan Nabi SAW, dengan orang yang tak nak bayar zakat, orang tolak satu daripada rukun Islam, mengaku sebagai Nabi, sampai hari ini, ya, 2-3 hari lepas baru sahaja satu jabatan mufti negeri memfatwakan satu orang sebagai membawa ajaran sesat dan menyeleweng. Cuma saya nak sebut dah Hilman, ya, kalau kita lihat ajaran sesat ini yang difatwakan tadi, maknanya suatu ajaran yang telah pun didapati salah, ya, menyeleweng, ya, dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak, ya, oleh satu pihak berautoriti yang disebut sebagai Jabatan Mufti. Jabatan Mufti ini dia ada mempunyai jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa fatwa inilah, kalau di wilayah persekutuan ada 14 orang, di tempat lain mungkin ada yang 10 orang. Mereka berbincang dari segi agama, dari segi syariah, dari segi akidah, bahawa ajaran ini, kumpulan ini ataupun pegangan ini, amalan ini bertentangan dengan Islam dari segi akidah, syariah, akhlak dan sebagainya. Saya nak suka sebut bahawa kita di Malaysia ini berpegang dengan ajaran Islam, ya, dan ajaran Islam ini disebut di dalam perlembagaan persekutuan, ya, dalam perkara 3/1 menyebut Islam is the religion of federation. Islam agama bagi persekutuan. Maknanya Islam itu agama bagi negara. So timbul persoalan, Islam yang macam mana yang disebut sebagai agama persekutuan? Syiah kata di Islam, ya, yang sesat Haji Kahar pun mendakwa di Islam. Semua yang 45 di Selangor, 38 di wilayah, semuanya mendakwa di Islam. Jawatan kuasa fatwa kebangsaan, ya, pada tahun 1996 mendetailkan lagi Islam yang macam mana yang boleh disebarkan, diamalkan di negara kita. Islam berteraskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. So dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak. Maknanya lain daripada pegangan ini tidak boleh disebarkan dalam masyarakat secara terbuka. Untuk amal sendiri mungkin tak apalah, ya, oleh kerana dia memang bertugas bekerja di sini daripada negara luar, memang dia kelompok itu misalnya. Untuk amalan peribadi keluarga tak ada masalah. Tapi kalau dia sebarkan,
ya di media sosialnya ke ataupun secara terbuka bagi ucapan ataupun tulis penulisan, penerbitan dan sebagainya, maka pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Ya, tindakan ini termasuklah apa yang disebut sebagai mendakwa di mahkamah. Kemudiannya bila sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih daripada RM5,000, penjara tidak lebih 3 tahun dan sebatan tidak lebih daripada 6 kali. Jadi inilah cabaran yang berlaku pada hari ini, dan cabaran ajaran sesat ini sentiasa berlaku. Maka dengan sebab itu memerlukan kepada kerjasama semua pihak, dan diri kita sendiri umat Islam mesti mempunyai penampannya ataupun mempunyai penapisnya kefahaman dan juga penghayatan agama Islam itu sendiri. Saya tertarik dengan Ustaz mengatakan penapis itu. Perkara ini takkan berlaku jika seseorang individu itu kuat, maksudnya kuat pegangannya, tidak mudah membuta-tuli percaya dengan ajaran yang mungkin agak pelik berbanding dengan ajaran Islam yang sebenar, sekaligus membuatkan ajaran sesat ni lebih banyak berlaku. So jadi Ustaz, bagaimana melihat untuk ke depan ini kita dalam mendidik anak bangsa yang mencabar ini dengan teknologi media sosial misalnya, boleh diikuti semua orang, walaupun ceramah biasa dan mungkinlah ceramah yang mengandungi unsur-unsur yang sesat ini boleh mudah dipercayai juga. Jadi Ustaz, macam mana pegangan diri kita tu harus kuat? Maksudnya macam mana kita nak bentuk tu? Sebab itu ada hikmah yang cukup besar. Al-Quran 6,236 ayat, 114 surah. Ayat pertama suruh kita cerdik. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Iqra di sini bukan sekadar baca. Kita nilai, kita teliti, kita research dan sebagainya sebelum kita mempercayai sesuatu perkara. Ya, sebab itulah ayat pertama suruh kita cerdik, suruh kita bijak. Ya, ayat pertama tak suruh semayang, ayat pertama tak suruh jihad angkat senjata. Sebab semayang pun tidak akan diterima kalau tanpa ilmu. Jihad tidak akan diterima. Bukan mati syahid, mati katak misalnya, kalau tak ada ilmu, membunuh orang yang tidak berdosa. Jadi dengan sebab itu, pertama sekali untuk menjadi penampan paling utama, kita mesti menolak kejahilan dengan berilmu. Ya, dengan berilmu tersebutlah maknanya setiap orang, ya, maknanya dia kena mencari ilmu agama ini daripada sumber-sumber yang sah, sumber yang betul, sumber yang dipercayai. Ya, ada satu ajaran dulu kalau kita lihat, ya, pada tahun 2012, satu ajaran yang disebut sebagai Khalil Afandi. Ya, kita pernah dikejutkan 2012 percubaan serangan di pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Ya, hamba Allah ni bernama Khalil Afandi ini, dia bawa pedang, diisytiharkan di Imam Mahdi dan dia cuba menyerang jabatan Perdana Menteri. Ya, dan kenapa dia kata Malaysia bukan negara Islam, kita boleh jatuhkan kerajaan, ya, secara tidak berperlembagaan, kekerasan dengan senjata dan sebagainya. Kajian yang kita buat, ya, semakan yang kita buat kepada penama ini, Khalil Afandi ini, ya, dia adalah orang cerdik, belajar di sekolah-sekolah terkenal, sekolah berasrama penuh, boarding school. Tetapi macam mana boleh terpesong, tersesat, terlibat ajaran sesat? Ya, dia percaya dan dia belajar agama ini semata-mata daripada internet, media sosial. Kita sedia maklum, media sosial cukup banyak kebaikan selain daripada keburukan. Tetapi banyak maklumat berkaitan Islam juga perlu kita tapis, perlu kita hati-hati, tabayun, supaya tidak terpengaruh dengan unsur-unsur kesesatan yang dibawa oleh mereka yang ada kepentingan. Ya. So polis tidak ada pilihan apabila dia cuba mengancam nyawa orang lain, cuba menyerang bersenjata, ya, dan dia disertai oleh seorang pelajar perempuan satu IPTS, ya, yang direkrut dalam media sosial. Ya, jadi perkara ini sebenarnya suatu ingatan kepada kita, hendaklah kita berilmu. Ya, sebab itu kita nak sebut kepada pihak masjid, pihak surau, pihak pejabat, sekolah dan sebagainya,
yang kita ni cukup kita sedia maklum masyarakat Malaysia ni yang Muslim cukup dekat dengan institusi agama ini, cukup dengan ceramah, kuliah, tazkirah dan sebagainya. Pastikan penceramah yang dijemput mesti memiliki lesen, mempunyai tauliah daripada pihak berautoriti. Ya, kerana apa? Kerana kita bimbang, tanpa tauliah mereka tidak ada rasa tanggungjawab. Ya, kalau kita naik kereta mesti ada lesen, setelah diuji kena masuk driving schoolnya, kena uji begitu gini, boleh brake ke tidak, boleh emergency ke tidak, boleh jalan raya ke tidak. Begitulah orang yang nak menyampaikan agama ini. Lebih-lebih lagi mereka perlu dilihat dari segi kemampuan, kepakaran, latar belakang pengajian. Ya, kita bimbang kalau tanpa tauliah ini semua pihak bebas bercakap agama dan akhirnya dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan pahaman-pahaman yang sesat, menyeleweng daripada Islam. Contoh, ya, ada orang mendakwa bahawa Nabi Muhammad itu dia hanya nabi dan rasul yang bersifat maksum, terpelihara daripada dosa dan maksiat hanya setelah umurnya 40 tahun dilantik menjadi rasul. Sedangkan sebelum daripada itu dia pun macam kita juga bergelumang dengan dosa maksiat. Ini satu dakwaan-dakwaan yang sesat, menyeleweng dan difatwakan sesat kumpulan Hizbut Tahrir. Mereka mendakwa bahawa Nabi Muhammad ini maksum hanya setelah dilantik menjadi rasul. Adapun sebelum itu 20-an, 30-an dia pun bergelumang dosa maksiat. Ini kita terima aduan, ya, orang yang dijemput kerana apa hari ini? Followers ramai. Betul. Ya, kerana dia punya peminat ramai, sedangkan tauliah tidak ada. Kenapa tak nak tauliah? Persoalannya, ya, Ustaz nak dapatkan pentauliahan itu. Betul. Kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan diberikan kuasa dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan memberikan tauliah kepada para pendakwah melalui kaedah-kaedah tauliah. Jadi para penceramah di masjid, di surau ataupun kalau di rumah pun, rumah kalau lebih daripada 20 orang maka kena memiliki tauliah, ya, supaya pengajaran agama ini disampaikan oleh orang yang benar-benar ahlinya. Kenapa kena tauliah? Dia kata zaman Nabi pun tak ada tauliah. Ini bid'ah ini, tauliah ini, ya, menyekat penyebaran dakwah dan sebagainya. Ini suara-suara nakal yang kita dengar di luar sana. Sedangkan kalau kita lihat tauliah ini sebenarnya secara prinsipnya bermula di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Muaz bin Jabal, dia dilantik menjadi gubernur di Yaman. Bukan sekadar gubernur ataupun menteri besar pada hari ini dalam bidang administration ataupun pentadbiran, tapi gubernur dulu dalam bidang agama, ketua agama. Nabi tanya dia 3 soalan. Nabi temuduga dia, ya, macam mana kalau nanti kamu sampai di Yaman, satu negara yang baru menerima Islam, orang tanya kamu sesuatu perkara hukum, macam mana kamu nak jawab? Kata Sayyidina Muaz bin Jabal, aku akan hukum berdasarkan panduan di dalam Al-Quran. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Kalau tak ada, ijtihadku, pendapatku, selagi mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ustaz, kita berhenti rehat dulu Ustaz. Kita akan sambung selepas ini. Semakin perincian yang cukup jelas daripada Ustaz. Kita akan kembali selepas ini. Terus bersama kami di Ruang Bicara. Bersua kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil, ditemani oleh Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Samahah Haji Jamali Muhammad Adnan untuk kita mengupas topik mengenai teguh akidah ajaran sesat dicegah. Baik, kita ada pemanggil sebenarnya Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Puan Suraya? Ya, saya. Okey, dari mana ni? Saya nak tanya pada Tuan Haji. Ya, silakan. Dekat social media begitu banyak ustaz-ustazah jemaah tu. Jadi kita tak tahu apa yang dia sampaikan tu boleh diterima ke tak.
tak berapa yakin lah. So saya nak tahu dia orang ni semua ada tauliah ke tak, and then ada ke kawalan terhadap mereka ni semua. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Suraya. Jadi Ustaz kita boleh terus saja. Macam terima kasih kepada Puan Suraya di atas soalan yang dikemukakan. Pertama sekali, memang kita akui bahawa khususnya selepas COVID-19, wabak COVID-19, PKP dan sebagainya, ceramah-ceramah agama ini bukan sekadar disampaikan secara fizikal, tetapi juga disampaikan melalui media-media sosial. Dan ini sudah pasti pada saya ada kebaikannya. Misalnya dia dapat merancakkan dakwah kepada seluruh masyarakat tanpa sebarang sekatan. Bila kita tak boleh keluar, kita lockdown dan sebagainya, kuliah tetap berjalan di setengah-setengah masjid, surau dan sebagainya secara online. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena lihat kepakaran ataupun keahlian penceramah ataupun ustaz tersebut yang menyampaikan ceramah berkenaan. Sama ada apa yang disampaikan tersebut menepati kehendak Islam, ataupun ada yang mengelirukan, ada yang meragukan. Ya. Sebab itu saya suka sebagaimana disebutkan di awal tadi, kita kena bijak memilih. Ya, maknanya kita sebagai pendengar, sebagai penonton, kita mesti mempunyai apa yang disebut sebagai tabayun. Tabayun ni maknanya kita berhati-hati, kita memilih siapa yang menyampaikan kuliah, ceramah dan sebagainya, supaya kita tidak akan mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang sesat, yang menyeleweng dan sebagainya. Yang kedua, maaf. Boleh Ustaz. Yang keduanya, ada sebahagian mereka yang di media sosial ini, mereka yang memang memiliki tauliah, ya, daripada pihak berautoriti, pejabat agama, pejabat mufti dan sebagainya. Dan kita sentiasa membuat pemantauan dan setakat ni tidak ada apa-apa timbul aduan. Ya, maknanya mereka memang amanah dengan ilmu mereka menyampaikan ceramah, kuliah, membimbing masyarakat. Tapi ada juga di kalangan mereka segelintir daripada mereka, khususnya yang tidak memiliki tauliah, menyebarkan, menyampaikan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat, malah boleh menyebabkan menyeleweng dari segi akidah, syariah dan akhlak tersebut. Sebab itu kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, apabila kami memberikan kelulusan tauliah, kita ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi oleh para pendakwah. Ya. Kita bagi tauliah misalnya 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Mereka kena ikut satu persatu syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Antaranya tidak menyampaikan sesuatu dalam pengajaran mereka yang perkara yang meragukan, perkara yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita sebut di awal tadi bahawa di Malaysia hanya ahli sunnah wal jamaah sahaja yang diterima. Jadi kalau mereka nak bawa ajaran lain daripada ahli sunnah, kita memang akan ambil tindakan. Ya. Bagi mereka yang ada tauliah, kita akan sekat mereka, kita akan gantung dan kita akan tarik tauliah. Ya. Sebelum tu kita akan panggil dan sebagainya lah. Bagi mereka yang tak ada tauliah, sekiranya perkara itu suatu yang boleh dibuktikan, isunya oleh kerana online, ya, secara dalam talian, media sosial, FB dan sebagainya, ia sukar juga untuk dibuktikan. Contohnya ajaran yang baru-baru ini, Sihak. Ajaran Sihak ini, mereka mendakwa bahawa Nabi Muhammad ini seorang tak ada jantina, Nabi Muhammad ini begitu begini dan sebagainya, dia adalah Allah dan sebagainya. Timbul soalan, banyak video-video dan melalui online dan sebagainya tak boleh diambil tindakan.
kita pihak berkuasa agama, pejabat mufti dan sebagainya, kita bekerja sama dengan secara smart partnership dengan agensi penguatkuasaan yang lain, misalnya pihak polis, misalnya dengan MC Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan sebagainya, dan kita boleh ambil tindakan sekiranya dia live itu di Malaysia. Kita boleh ambil tindakan. Kuasa kita di border kita selagi mana dalam negara, ya. Apabila dia dibuat di luar negara, di New Zealand ke di Sweden begitu begini, maka ini di luar daripada bidang kuasa kita. Kita boleh ambil tindakan bila dia balik ke Malaysia nanti, kita boleh tahan mereka, kita boleh dakwa dan kenakan tuduhan berkenaan. Jadi selain daripada itu, kita juga ingin supaya dalam ceramah yang disampaikan tidak menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan 3R pada hari ini, yang diselewengkan, ya, misalnya menghina institusi diraja, misalnya tuan-tuan sekalian, apa yang disebut sebagai mempromosikan kebencian di kalangan penduduk Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Dan ini suatu yang pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Pada tahun 1976, ya, ada satu ajaran yang dinamakan sebagai ajaran Haji Kamaruddin, ya, di Kajang pusatnya. Dia mendakwa bahawa bukan Islam ini adalah kafir, halal darah, ya, boleh dibunuh, ya, harta boleh dirampak, rumah ibadat boleh diceroboh dan sebagainya. Ini pandangan-pandangan pribadi yang bertentangan dengan Islam, ya, oleh hamba Allah ni Haji Kamaruddin. Tapi pengikut-pengikut yang ta'assub, yang fanatik, ya, mereka ikut apa yang dilakukan. Lalu berlakulah serangan di beberapa rumah ibadat, misalnya di Kerling, Hulu Selangor, ya. Dan akhirnya, dan mereka percaya kalau mereka mati syahid, ya. Sedangkan Islam tak pernah pun ajar macam tu. Islam menyatakan bahawa antaranya Imam Syafi'i menyebut, kalau kamu bertemu dengan mereka yang bukan Islam, jangan kamu anggap kamu lebih mulia daripada mereka. Boleh jadi satu masa nanti Allah Ta'ala bagi hidayah, terbuka hatinya menerima Islam, seluruh dosanya Allah Ta'ala ampunkan. Kamu tak tentu lagi. Betul. Yang boleh kita buat dakwah secara hikmah dan bijaksana kepada mereka. Sebab itu, ini perkara yang pernah berlaku. Jadi sebab itu jangan mempromosikan kebencian. Kita kena terima bahawa kita hari ini, jiran tetangga kita, rakan sekerja kita, mereka yang bukan Islam, wajib kita berbuat baik, menghormati mereka atas asas agama juga. Wallah. Baik Ustaz, kita dah faham mungkinlah dari sekolah lagi, kita dah masuk sekolah agama, misalnya di Malaysia, kemudian pergi ke sekolah menengah pun, masih lagi pendidikan Islam tu antara subjek teras yang ada dalam sistem pendidikan negara kita. Tapi apabila di universiti, mereka ni sudah mula sedikit-sedikit, bukan lupa, maksudnya seakan-akan meninggalkan sedikitlah kerana sibuk belajar dan sebagainya. Adakah di situ sebenarnya lebih kuat untuk ilmu-ilmu yang sesat ini mudah disebarkan, Ustaz? Tambahan perlu sekarang dengan teknologi media sosial, ya. Segala-galanya, kalau kita lihat anak remaja ni, dia tak tahulah jiwa kosong ke ataupun sengaja nak cuba ke mula-mulanya. Macam mana pandangan Ustaz? Itulah juga antara cabaran kita pada hari ini. Kita sedia maklum suasana kehidupan, sibuk mencari nafkah, sibuk belajar misalnya bagi mereka yang sedang melanjutkan pengajian. Jadi kita harap supaya isu ni ataupun perkara ini tidak menjadi halangan untuk mereka terus istiqamah, konsisten mempelajari agama dan mengambil agama daripada sumbernya yang sahih. Maaf Ustaz, kita ada pemanggil lagi Ustaz. Nampaknya talian cukup panas malam ni. Ya, Assalamualaikum Encik Mazlan, ya. Hello, Assalamualaikum. Selamat malam. Nak tanya Ustaz Cik, nak minta penjelasan Ustaz Cik, saya Mazlan di Kedah ni. Ya, silakan. Nak minta penjelasan Ustaz lah, sebab apa sekarang ni orang percaya pada handphone, orang percaya dunia akhir zaman macam tu lah, orang percaya pada handphone, percaya pada bomo. Bila bomo pula, kalau orang pergi nak bubat orang tu pula, tu orang bukan orang jauh dekat, orang dekat yang buat orang dekat, berpecah belah semua, saudara mara, anak pinak semua pecah belah. Dia cari makan, lebih cari makan yang halal.
Itu kadang-kadang dia nak makan tu, ini kena ubat ni, orang bukan jauh, orang dekat ni. Dah orang Melayu, orang Muslim je tu. Dah pecah belah anak pinak, pecah belah saudara mara, putus itu rahim. Itu puncanya. Yang telefon pak fitnah dan fitnah itu dunia saja main tak penjelasan dari Ustaz lah. Terima kasih Cik Mazlan. Terima kasih Cik Mazlan di atas soalan yang dikemukakan. Pertama sekali kita sebut tadi bahawa kita kena bijak dan kita kena tabayun, meneliti, menyemak kebenaran sesuatu berita tersebut ataupun maklumat yang sampai pada kita termasuk di media sosial sebelum kita mempercayainya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sekiranya ada orang fasik membawa berita kepada kamu, semaklah dulu kebenarannya, jangan kita mudah percaya. Sebab itu kita nak didik masyarakat, media sosial ataupun teknologi maklumat digital dan sebagainya cukup baik, dan dia bergantung kepada bagaimana kita menggunakan. Dia boleh jadi pisau yang boleh bunuh orang, ataupun dia boleh jadi pisau yang bermanfaat untuk kehidupan kita, kupas buah dan sebagainya. Jadi pokok pangkalnya bergantung kepada diri kita sendiri, tepuk dada tanya iman masing-masing. Yang keduanya, selain daripada kita kena bijak tabayun, menapis berita, maklumat dan sebagainya, yang keduanya kita juga kena teruskan dalam masyarakat kita ini penyampaian penyebaran agama yang sahih di institusi agama, misalnya di masjid, di surau. Ini menjadi tempat setiap minggu, setiap hari orang datang kuliahnya, dengan ceramahnya, datang solat Jumaatnya. Jadi ambil kesempatan. Saya yakin mereka sibuk di luar, kalaupun macam mana pun orang kita ni, Jumaat dia tak tinggal. Betul. Jadi ambil kesempatan, peluang oleh imam, oleh khatib, oleh para pendakwah, ambil kesempatan. Misalnya hari Jumaat bukan sekadar datang untuk dengar khutbah Jumaat, tetapi ambillah masa 15 ke setengah jam, misalnya datang awal. Masjid boleh anjurkan apa yang disebut sebagai tazkirah sebelum solat Jumaat. Jadi lebih luas, satu dengar khutbah, satu dengar tazkirah sepanjang seminggu tersebut. Isu Palestin ke, apa tindakan kita nak boikot, yang macam mana, yang boleh macam mana, yang tak boleh macam mana. Yang keduanya misalnya isu berkaitan apa yang disebut sebagai ajaran sesat yang 1-2 hari ni baru timbul, apa sikap kita, mana yang kita boleh jadikan sebagai penampan yang kita bincangkan tadi. Kena bijak memilih, kena rujuk kepada mereka yang berkelayakan. Jadi dengar daripada ustaz ni melalui media sosial dan sebagainya, jangan terus percaya, tanya kepada mereka yang lebih mengetahui. Sebab itu dalam Al-Quran pun sebut, apabila kamu tidak mengetahui tentang sesuatu perkara, tanyalah, tanyalah kepada orang yang lebih mengetahui. Tanya ustaz, tanya imam di tempat kita, tanya pihak pejabat mufti ataupun mereka yang bekerja di pejabat agama, supaya sesuatu masalah tersebut tidak mudah kita telan, terima dan bertindak ikut apa kepahaman yang silap, tetapi berdasarkan kepada keluasan pemikiran kita, bertanya kepada mereka dan mengesahkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Allahuakbar. Ustaz, bersangkutan dengan ini juga, kalau kita lihat kebanyakan yang memulakan ajaran sesat ini adalah mereka yang mungkin dah, kalau boleh saya katakan, adalah terlebih belajar ke bagaimana? Maksudnya terlalu taksub dengan apa yang dipelajari itu, sehingga mereka mencipta fahaman sendiri. Bagaimana Ustaz? Baik, ajaran sesat ini pembawa-pembawanya dia banyaklah, dia punya tujuan. Sebab itu antaranya kerana nak mencari pengaruh, antaranya kerana nak mencari kekuasaan, antaranya kerana nak dapatkan harta, masuk kumpulan dia. Ada satu ajaran sesat, misalnya berlindung atas, saya sebut tadi, ajaran Tuhan Harun, multi level marketing, siapa masuk dapat berlabur dengan dia, dia kata dengan ustaz lebih berkat dan sebagainya.
dalam tempoh sebulan dapat 3,000 daripada pelaburan pokok 1,000. Ada satu ajaran sesat di Selangor yang saya masih ingat lagi, di Kelang ya. Dia mendakwa bahawa kita ni kalau ada melakukan dosa dan maksiat, tak payah kita nak taubat, tak payah kita nak semayang gitu gini. Kita kena bayar satu dosa yang kita buat RM250. Allahu Akbar. Ya, semayang tak payah, Tahu saya dengar. istighfar tak payah, taubat tak payah, bayar duit. Jadi bayangkan kalau dia ada 10 dosa lah misalnya setahun, so dia kena bayar RM2,500. Dan orang percaya. Dan orang percaya, dan Allah ada dia punya pengikut sampailah pada hari ini. Ya. Dan ini pembohongan atas nama agama kerana kepentingan peribadi. Ya. Ini ajaran sesat yang berlaku dalam masyarakat, pengalaman kita. Yang kedua, kita sedia maklum zakat itu suatu yang wajib kepada umat Islam, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Ada satu kumpulan ajaran sesat ini di Selangor dan juga di wilayah persekutuan yang telah kita fatwakan. Dia mendakwa bahawa zakat ini kena bagi pada dia. Kita sedia maklum zakat kena bagi pada 8 asnaf fakir miskin gitu ginilah. Dia kata kena bagi dia, dan zakat yang kena bagi dia itu dia tetapkan dia punya nilainya, nisabnya bukan 2.5%, 25%. Maknanya kalau dia ada 10,000, dia kena bagi 2,500 kepada guru tadi, semata-mata di guru. So kenapa terlibat ajaran sesat? Selain nak cari pengaruh, ya, ramai orang penyokong dia, dia akan dapat imbalan dari sudut harta tadi. Ya, bayangkan kalau seorang ya dosa tak nak bayar. ni, dia bayar berapa banyak dia dapat. Tergelak saya dengar. Ya. Sebab itu Ayah Pin boleh membina istana ataupun Betul. membina kediaman yang besar dengan maintenance yang tinggi. Ini penyokong-penyokong dia Yang menyokong, ya. sanggup korban, ya, yang ta'assub tadi. Betul. Ya. Dan begitulah juga ajaran-ajaran lain. Baik, Ya, Ustaz, satu kita semakin seronok sebenarnya saya untuk mendengar cerita Ustaz ni. Kita akan berhenti rehat untuk kali kedua ni. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Bersua kembali bersama saya Azman Jamil dalam ruang bicara. Topik malam ini yang cukup kita ingin tahu sebenarnya, iaitu teguh akidah ajaran sesat ditegah. Bersama saya Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Samah Haji Jamali Muhammad Adnan, dan kita berbaki lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit lagi Ustaz. Mungkinlah untuk blok yang terakhir ini kita nak melihat mereka yang ingin kembali ke pangkal jalan ini. Apabila dah tahu kumpulan yang diikuti itu sesat, mungkin ambil masa untuk kembali mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Mungkin Ustaz boleh ada sedikit nasihat kepada mereka. Ya. Kita amat mengalu-alukan sekiranya ada mana-mana, sama ada pemimpin, pengasas ajaran yang telah difatwakan sesat ataupun penyokong-penyokong yang ikut-ikut sahaja ni nak balik ke pangkal jalan. Kita amat mengalu-alukan, dan kita bersedia membantu mereka balik ke pangkal jalan. Ya. Saya nak sebut bagaimana kita di pihak pejabat agama ni ataupun pejabat mufti, selain daripada kita mengambil tindakan perundangan mana yang telah difatwakan sesat menyeleweng, dia terus juga menyebar ke dalam masyarakat ajaran berkenaan, kita boleh tangkap dan sebagainya. Jadi apabila sudah ditangkap, didakwa, dipenjara misalnya, kita bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia. Ya, kita menempatkan JAKIM misalnya, menempatkan guru-guru agama di setiap penjara di Malaysia. Sudah pasti antaranya membimbing mereka ini balik ke arus perdana, ya, kepada masyarakat. Dan saya juga nak sebut ya bagaimana pengalaman kita berjumpa dengan mereka yang telah ditahan kerana isu ini, termasuklah isu berkaitan ditangkap di bawah ISA, teroris dan sebagainya, cuba nak membawa suatu suasana tidak harmoni di negara kita, memperjuangkan Islam berdasarkan kekerasan dan seumpamanya. Mereka juga bersyukur sebenarnya bila ditahan, ditangkap, ya, sebab di luar mereka tak sampai maklumat ini. Mereka percaya kepada guru mereka,
yang membawa mereka jauh daripada agama berdasarkan pahaman-pahaman yang menyeleweng dan sesat berkenaan. So bila dipenjara, dikenakan tindakan perundangan, ya, antaranya mereka wajib menjalani pemulihan akidah, ya, beberapa jam, 500 jam dan sebagainya. Di sinilah kita di pejabat mufti, Jabatan Agama dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam ini membantu mereka balik semula kepada ajaran Islam, cerita semula bagaimana maksud mati syahid sebenarnya, macam mana, bukan sebagaimana yang dimaksudkan, ya, bagaimana maksud yang disebut sebagai negara Islam, ya, bukan sebagaimana yang mereka faham daripada guru mereka dan seumpamanya. Jadi perkara ini akhirnya mengubah sebahagian besar daripada mereka dan akhirnya balik ke pangkal jalan, kembali dalam masyarakat dan boleh terima, tak ada masalah, ya. Tetapi ini merupakan satu proses yang panjang, ya, bukan sekadar pihak berkuasa mengadakan program rehabilitation ataupun pemulihan di institusi penjara dan sebagainya kepada mereka yang didakwa di bawah kesalahan syariah, ajaran sesat dan sebagainya, tapi juga peranan pihak masyarakat membantu mereka menyediakan tempat, masjid dan surau, ya, hidupkan dengan program-program ilmu setiap malam ataupun susun jadualnya kuliah dalam bidang tafsirnya, hadisnya, apa yang disebut sebagai ilmu akidahnya, supaya mereka ini juga menerima pengajaran dan pengajian agama daripada mereka yang berkelayakan. Dan yang keduanya, yang seterusnya, kita nak sebut juga bahawa peranan ibu bapa amat-amat penting, ya. Kita bila mereka masih darjah 6 ke bawah, mereka serumah dengan kita, dia boleh ikut apa yang kita ajarkan. Tapi bila anak keluar daripada universiti misalnya, ataupun belajar di IPTA, IPTS, apalagi di luar negara, apalagi di bandar besar dan sebagainya, kemana haluan anak-anak kita? Siapa yang dekat dengan mereka? Sebab itu kita syorkan, ya, anak-anak ini yang keluar daripada dunia remaja kepada dunia lebih dewasa, yang mereka ini mempunyai pemikiran, kerana itulah mereka ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik, universiti-universiti dan sebagainya. Hampirilah, ya, program-program yang disusun oleh pihak universiti, antaranya menyertai persatuan-persatuan mahasiswa Islam dan sebagainya, yang kita yakin mereka ini menyediakan platform, ya, untuk kuliah, tazkirahnya, program-program ilmu ini. Jadi mereka dekat dengan sumber-sumber ilmu tersebut dan kita yakin mereka tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng, sesat dan sebagainya. Sebab itu satu lagi, jangan kita ni di universiti ni semata-mata jadi kaki buku semata-mata. Nak lepas exam, nak jadi cemerlang. Kita tak berkawan dengan orang, tak terlibat dengan program persatuan dan sebagainya. Sebab itu ada hadis Nabi menyebut, kalau kita bersendirian, ya, kambing yang duduk bersendirian akan mudah diterkam oleh serigala yang ganas. Jadi kalau dia duduk dalam kumpulan dia, jamaah dia ramai, orang tak berani nak buat apa-apa, ya. Dan sebab itulah anak-anak yang belajar di luar negara, ya, ibu dan ayah kena selalu hubungi mereka, ya, libatkan mereka dengan program-program di kedutaan, MSD dan sebagainya, di masjid yang berhampiran dan sebagainya, supaya pengamalan mereka, akidah mereka sentiasa terjaga, antaranya bila mereka terlibat dengan program-program keilmuan dan agama seumpama itu. Dan peranan yang penting juga kepada pihak masyarakat, laporkan sekiranya ada di sekeliling kita ni, masyarakat kita, jiran tetangga kita ataupun kejiranan ada kita. yang takut Ustaz, mungkin barangkali takut diasingkan ke, dicemoh ke. Betul. Itu cabaran lah, ya. Jadi sekiranya ada perkara yang meragukan, nak kata sesat tak tentu lagi, tapi meragukan. Betul. Misalnya kumpul di satu rumah 2 pagi zikir, mengganggu orang keliling itu sampai pagi, ya, subuh tak pergi pun masjid yang berhampiran, ini something tak kena ni, ya. Misalnya contoh ini banyaklah dalam masyarakat, ya. Misalnya bila terlibat dengan ajaran sesat, isteri dia akan ajak suami, kalau suami tak nak ikut, dia akan minta cerai. Jadi suami kena faham,
Ini bukan saja-saja minta cerai ni, tapi kumpulan dia minta suruh cerai dengan suami. Sampai ke tahap begitu. Sampai tahap macam tu. Sebab itu bab perkara ni kita masyarakat kena ambil peranan, laporkan kepada pihak berkuasa, nazir masjid, ketua kampung dan sebagainya, maklumat secara sulit, dan kita akan sampai kepada kita akan buat siasatan, risikan dan sebagainya, sama ada memang ia ajaran sesat yang telah difatwakan ataupun satu ajaran baru yang menyeleweng daripada Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita boleh nanti juga fatwakan sebagai sesat dan menyeleweng. Saya nak sebut satu lagi pengalaman kita di pejabat mufti di seluruh negara. Fatwa tadi ada dua ya. Satu, fatwa sesat dan terkeluar daripada Islam. Betul. Ya, setakat ni ada dua lah ajaran. Satu ajaran Qadiani yang mendakwa bahawa selain daripada Nabi Muhammad ada nabi lain bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Ini difatwakan sesat menyeleweng. Dalam syahadah mereka, dia bukan sekadar percaya sahaja. Tukar syahadah mereka sekali tukar. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ghulam Ahmad Rasulullah. Orang ni di negara jiran 20 juta orang, cukup ramai. Ya. Satu lagi yang sesat terkeluar daripada Islam ini, ajaran anti hadis Kasim Ahmad. Kasim Ahmad. Ya, Kasim Ahmad mendakwa bahawa kita tak payah terima hadis. Hadis ini rekaan Nabi Muhammad, ciptaan Nabi Muhammad. Kita hanya terima Quran sahaja. Ini pun ramai di kalangan masyarakat. Jadi mereka tak semayang. Sebab semayang di dalam Al-Quran yang mereka percaya menyebut aqimus solah, dirikan semayang. Dah semayang ke? Dah. Mana? Diri itulah semayang. Mereka percaya secara harfiah, literal semata-mata. Dalam Islam kita nak tahu kaedah semayang, kaifiat semayang, macam mana nak semayang, kena baca hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, semayanglah kamu sebagaimana lihat aku semayang. So timbul soalan, bila ke dalam Islam kita kena terima Al-Quran dan terima juga hadis Nabi. Ya. Orang yang tolak hadis Nabi maknanya terima, dia juga menolak Al-Quran, dan tidak ada kedudukan dalam Islam orang yang tolak Al-Quran dan hadis. Ya. Sebab itu dalam Quran sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap sesuatu daripada hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu daripada Allah. Sama ada namanya Al-Quran, namanya hadis Nabi. Ada satu lagi pemikiran yang sesat dalam masyarakat ini. Dia bertuhankan akal dia. Dia kata kita sains lah maksudnya. Ya, sains, dan juga pemikiran yang disebut sebagai liberalisme ataupun pluralisme. Mereka ini percaya bahawa Allah Ta'ala bagi akal ini untuk kita buat pilihan. Macam mana dengan liberal ni Ustaz? Ya. Kita di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor telah memfatwakan pemikiran liberal adalah sesat dan menyeleweng daripada Islam. Ya. Satu pemikiran yang menyatakan bahawa kita bebas, termasuk bebas beragama, termasuk orang Islam boleh pilih agama sendiri selepas umur 18 tahun. Baik. Jadi perkara ini termasuk bebas dalam tingkah laku mereka. So pejabat agama Jawi, Jais tak boleh tangkap kalau mereka berhalwat, sebab itu pilihan mereka, bebas. Ya, mereka boleh berzina kalau suka sama suka. Pihak berkuasa agama tak boleh ambil tindakan. Mereka boleh berhalwat dalam rumah, mereka boleh minum arak dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya pemikiran yang menyeleweng, yang sesat, yang sepatutnya kita jauhkan daripada masyarakat. Baik. Ya. Ustaz, nampaknya kita dah hampir sejam sebenarnya berbicara tentang isu ini. Saya seronok sebenarnya, banyak ilmu yang saya dapat malam ni. Namun Ustaz, berbaki 30 saat ni lah, mungkinlah sedikit pesanan lah Ustaz untuk ke depan ini, bagaimana kita nak mengatasi daripada kita dibelenggu dengan ajaran sesat. Ya. Pertamanya istiqamah kita dengan agama Islam ini, ya, sentiasa kita berdoa kepada Allah, diri kita, keluarga kita, supaya kita tetap istiqamah dalam agama ini dan bertemu dengan orang-orang yang baik-baik yang memandu kita ke arah kebaikan dan mengelakkan daripada sesat dan kemaksiatan dalam diri, keluarga dan masyarakat.
Baik, terima kasih Ustaz. Saya bersama Haji Jamali Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Mungkin boleh kita undang sekali lagi insya-Allah Ustaz, ya, untuk topik yang berbeza pula. Di atas perkongsian perincian yang cukup bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Kita lihatlah jiran kita ke, anak saudara kita yang terdekat dengan kita, kalau dah rasa sedikit berlainan itu ajaran yang kita telah terapkan sejak kecil, mungkinlah kita boleh memberi sedikit nasihat kepada mereka supaya lebih tidak cenderung ke arah ajaran sesat. Baik, sekali itu saja untuk ruang bicara malam ini. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Saya Rahman Jamil, jumpa lagi. Assalamualaikum.